Hi everyone. So hari ini saya akan kongsikan beberapa Google extension yang biasa saya gunakan. So here we go. Okay, as you can see here, di Chrome Web Store sebenarnya banyak extension yang kita boleh pilih berdasarkan kategori. So kali ini saya akan kongsikan 5 Google extension yang basic ataupun yang biasa digunakan. So yang pertama adalah Qt Cursor. Kalau kita tengok cursor saya ni sekarang ni, cursornya adalah basic, iaitu simbol tangan sahaja. Tapi kita boleh tukar cursor kita berdasarkan karakter yang kita suka. Di dalam Google Chrome saya sekarang, sebenarnya saya dah installkan Qt Cursor, di mana saya boleh ubah sebenarnya cursor ni mengikut preference saya. So tengok ni, saya boleh tukar menjadi tiger, saya boleh tukar jadi Iron Man, ice cream dan sebagainya. So let's started. Saya akan buat tutorial bagaimana nak install Qt Cursor. Okay, kita pergi ke Chrome Web Store. Cuma kena type Qt Cursor. Yang pertama ni yang saya dah install. Kenapa saya pilih untuk install yang ni? Sebab berdasarkan view dia adalah yang paling tinggi. Tapi tak ada masalah kalau kita nak install another Qt Cursor. Okay, kita try to install yang kedua. Okay, klik cursor ataupun extension yang kita nak. So add to Chrome, add extension. Then bila dah adding to Chrome, secara automatik dia akan keluar dekat sini. So tada. Kalau kita tengok extension ni, saya dah install 2 jenis extension berkaitan dengan cursor. So kita try yang kita baru install tadi, iaitu Qt Cursor yang ada simbol buah tembikai. Okay, then kita ada unicorn. So saya nak tukar jadi unicorn. So tada, saya punya cursor dah jadi unicorn. Okay, kita dah selesai untuk install cursor yang pertama ataupun Google extension yang pertama. And then kita pergi ke Google extension yang kedua. Let's go. Okay, next extension yang saya nak share adalah Screen Recorder. Screen Recorder ni saya sangat recommend untuk semua install di Chrome masing-masing kerana ianya sangat berguna, especially kalau kita nak buat tutorial. Macam saya sekarang ni, saya menggunakan Screen Recorder untuk saya record tutorial yang saya buat. So bolehlah pilih mana-mana Screen Recorder extension berdasarkan review yang paling tinggi. Contohnya kan, kalau kita nak install Screencastify, so fungsi dia senang je, di mana kalau kita nak menggunakan webcam, so boleh klik di webcam dan klik record saja. Kalau di desktop, maksudnya kalau kita nak record kita punya screen di desktop, kita kena pilih desktop dan tekan record, dan secara automatik apa yang kita dah record nanti, bila kita tekan stop record, then ianya akan disimpan di dalam dokumen desktop kita. Okay, selamat mencuba untuk yang extension kedua. Then kita pergi next extension. Okay, next extension yang saya nak share adalah WhatToolKit. WhatToolKit ni saya memang recommend untuk semua install. Kenapa? Kerana kita tak perlu lagi nak tengok kita punya WhatsApp desktop. Setiap kali kalau kita tengah online meeting ke, ataupun kita tengah video conference ke, so kalau kita tengok function WhatToolKit ni, dia akan bagi notification. Okay, dia akan bagi notification. So
notification ni akan tunjukkan siapa yang message kita di WhatsApp. So kita kalau sesuatu yang urgent, and then kita boleh pergi ke WhatsApp desktop ataupun kita ambil handphone kita. So kalau kita dapati message ni tak berapa nak urgent, so boleh kita reply later. So kita reply later lah. Tapi yang bestnya kita boleh nampak di notification ni once kita dah install siapa yang message kita dan apa yang mereka hantarkan message tu lah. So nak install senang je, add to Chrome, add extension, and then keluarlah ke atas ni. So nanti kalau ada sesiapa yang WhatsApp saya, so while saya tengah video conference, so WhatsApp saya akan appear dekat atas ni lah. So senang kan? Okey, kita pergi ke extension yang seterusnya. Okey, next extension adalah Loom for Chrome. Loom for Chrome ini adalah extension, fungsinya sama macam screen recorder tadi. Cuma saya bagi review juga ataupun saya bagi tutorial juga di sini kerana Loom for Chrome ini adalah salah satu extension di Google Chrome yang memang ramai yang install. Kiranya macam the best 10 of the extension lah yang ada. So kalau kita tengok review pun ramai yang bagi positive feedback. So why don't kita pun try jugalah which one better. So masing-masing try. So nanti bolehlah bagi komen yang mana satu okey, Loom for Chrome ke screen recorder seperti yang saya tunjukkan tadi. Selamat mencuba. Okey, last extension yang saya nak kongsikan kali ini adalah Google Meet Auto Admit. So Google Meet Auto Admit ni, okey, untuk yang ni saya dah install. So sebenarnya personally saya rasa Google Meet Auto Admit ni sangat membantu saya sebagai host, di mana saya tak perlu nak admit setiap peserta satu persatu. Kalau peserta saya ada berpuluh-puluh saja, bawah 20 ke, okey lagi kalau kita nak admit satu-satu. Tapi kalau peserta tu dah lebih daripada 50 ke atas tu memang agak mencabarlah nak admit satu-satu kan. So okey, ini adalah kita punya Google Meet. So contohnya kalau ada peserta yang masuk, so dia akan automatic. So tapi dengan syarat tapi dengan syarat kita kena buka kita punya interface ni. Kalau kita tak buka interface ni, kalau kita pergi kat sini contoh, tapi kita tengah tunggu peserta untuk masuk ke online meeting, so dia tak akan jadi auto admit. Itu saja dia punya yang tak berapa nak best lah tentang Google Admit ni. Google Meet Auto Admit ni, kalau kita tengok review pun dia akan cakap yang sama. This is good but it doesn't work when I'm presenting or sharing my screen. Betul lah, kalau kita tengah share screen ke, ataupun kita pergi ke screen yang lain pun dia tak akan auto admit lah. That's the negative side of it lah. Tapi personally, walaupun begitu, saya rasa Google Meet Auto Admit ni memang sangat membantu sebagai seorang host. Okey, saya rasa itu saja untuk perkongsian saya kali ini. So, selamat mencuba. Sehingga jumpa lagi di lain masa. Bye.